Manfaatkan cuti tahun baru tanpa abaikan SOP. Malaysia Singapura tamatkan projek kereta api berkelajuan tinggi. Selamat Tahun Baru 2021 dari kami, Despera. Jaga diri daripada COVID-19 agar kita dapat bebas. Selamat menyambut Tahun Baru 2021 dari kami, Des RTM Melaka. Selamat Tahun Baru! Kami dari Unit Berita Ehwal Semasa RTM Negeri Sembilan mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Kami warga Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Sabah mengucapkan Selamat Tahun Baharu 2021. Best KK. Kami warga kerja Best Pahang mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Selamat Tahun Baru 2021 daripada kami warga Best Terengganu. Teruskan setia bersama kami, sumber maklumat sahih, penuh informasi. 2021 pasti lebih berkualiti. Pada kami warga RTM Pulau Pinang mengucapkan Selamat Tahun Baharu. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Tahun Baru 2021. Berita Wilayah 1 Januari bersama saya Syairul Islam Basmullah. Kami masih lagi dan terus akan menyajikan kepada anda kemas kini berita seluruh negara. 1 Januari 2021, 3 negeri akan berlintas langsung bersama kita, antaranya Sarawak. 9,369 panggilan kecemasan dicatatkan JBPM Sarawak sepanjang tahun lepas. Laporannya bersama Fazil Hisham Afandi. Sabah pula komited dalam mencari solusi dan kebersamaan menangani penularan COVID-19 bersama Anesia Daulus. Pulau Pinang membuat tinjauan pengoperasian bot laju yang menggantikan feri ikonik Pulau Pinang. Kita bersama perinciannya Abdullah Mahyudin. Baik, terus bersama Berita Wilayah. Ketibaan Tahun Baru 2021 kali ini agak berbeza berikutan negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Namun, orang ramai tetap mengambil peluang mengunjungi beberapa lokasi menarik dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Bagi sebuah resort di Port Dickson, keadaan itu tidak menjejas kemeriahan sambutan Tahun Baru. Setiap pengunjung diwajibkan memakai pelitup separuh muka dan yang paling utama menjaga penjarakan fizikal. Sambutan tahun baru, tapi kita masih ketatkan SOP sebagai macam kita mesti mau pakai face mask dengan mesti mau ada social distancing dengan keluarga lain. So maksudnya hanya keluarga yang sama boleh duduk dekat meja yang sama sahaja. So dengan kita punya tempat sambutan pun hanya ada satu entrance dengan satu exit. Setiap customer pun perlu rekodkan nama, IC, telefon nombor dengan bilik nombor dia orang. Pematuhan SOP bukan lagi suatu yang membebankan kerana ia sudah menjadi sebahagian daripada norma baharu kehidupan. Sebab COVID ni bukan satu perkara ataupun isu yang baru. Jadi masing-masing dah ada kesedaran
Cuma penjarakan sosial bila ada event itu yang kita perlu terapkan bagi saya. Kami semua memakai pelitup muka. Lepas tu pendaftaran pun ada dekat depan sana. Kami pun scan suhu badan. Semua memang sihat. Pada bulan-bulannya memang takut sangat nak keluar kan kerana COVID. Semua orang memang macam huru-hara nak keluar. Tetapi selepas tengok situation sini, memang okay lah. It's, you know, we can still celebrate New Year despite the current situation. Sangat baik. Saya sangat gembira to have experienced this. Malaysia dan Singapura menamatkan perjanjian projek keretapi berkelajuan tinggi HSR. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan rakan sejawatnya dari Singapura Lee Hsien Loong memaklumkan keputusan itu dibuat selepas kedua-dua negara gagal mencapai persetujuan mengenai perubahan kepada projek berkenaan. Malaysia mencadangkan beberapa perubahan kerana kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negara. Beberapa perbincangan berhubung perubahan itu diadakan sebelum perjanjian tersebut berakhir pada 31 Disember. Bagaimanapun, kedua-dua negara kekal komited untuk menjaga hubungan dua hala dan bekerjasama dalam pelbagai bidang. Ketika membentangkan belanjawan 2021 pada 6 November lalu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan secara asasnya mahu meneruskan projek HSR kerana ia mampu menjana kesan berganda positif terhadap ekonomi negara. Namun, ini bergantung kepada perbincangan berterusan dengan Singapura. Pada September 2018, Singapura dan Malaysia bersetuju untuk menangguhkan pembinaan HSR sehingga Mei 2020. Malaysia perlu membayar 15 juta dolar Singapura kepada negara jiran itu bagi kos yang ditanggung disebabkan penangguhan projek berkenaan. Malaysia kemudian meminta lanjutan selama 7 bulan lagi untuk membolehkan kedua-dua negara berbincang dan menilai perubahan yang disarankan Malaysia bagi projek tersebut. Pembatalan projek HSR Kuala Lumpur Singapura dipercayai dapat memberi peluang kepada kerajaan memberi fokus kepada keperluan lebih penting khususnya semasa COVID-19. Kru berita RTM mendapatkan reaksi penduduk di Iskandar Puteri Johor yang merupakan salah satu lokasi jajaran HSR. Saya setuju dibatalkan sebab keuangannya boleh pergi ke sekarang kita punya ekonomi pun tengah tak baik, mana kita boleh pergi ke bahagian perubatan. Sekarang pandemik COVID-19 sedang melanda negara kan, jadi mungkin kita boleh gunakan keuangan tu untuk pergi ke perubatan. Memang wajar sebab lagi satu boleh meningkatkan lagi faktor pekerjaan daripada orang-orang yang dibuang kerja. Ya, boleh membantulah. Kira-kira macam orang yang dalam ekonomi sekarang tengah terdesak, so boleh membantu dalam ekonomi. Kalau saya terimalah pasal duitnya boleh pergi ke tempat yang lebih baik, terutama usahawan-usahawan yang banyak terjejas kan. Seperti butik ke, food truck ke, yang peniaga kecil ke, banyaklah boleh bantu rakyat sempena COVID. Tapi bagi saya, kalau kita henti kan, kita boleh rolling balik duit tu untuk kita generate balik ekonomi kat Malaysia. Ya. Contohnya, kita ambil dana tu kita letak dalam penjana yang macam mana kerajaan buat sebelum ni kan. Kita tak tahu COVID ni bila akan berakhir kan. Itulah saya rasa baik kita ambil duit tu, kita gunakan dana tu, kita buat janaan ekonomi dalam kita punya negara sendiri. Baik, walaupun perjanjian projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura dibatalkan, ia tidak akan memberi kesan negatif kepada hubungan dua hala di antara dua negara itu. Pandangan itu disuarakan pakar geostrategis Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Azmi Hassan. Mengenai dengan hubungan dua hala di antara Malaysia dan Singapura, saya kira ada lagi masalah yang lebih rumit.
yang kita hadapi antara jiran kita ini, tetapi ianya tidak mengeruhkan hubungan. Jadi ada baiknya bahawa jikalau Singapura tak bersetuju dengan cadangan terakhir Malaysia mengenai CSR ini, sebaiknya dibatalkan kerana ianya tidak menjadi duri dalam daging umpamanya. Kenapa saya berkata bahawa ada lagi masalah rumit adalah umpamanya masalah bekalan air 3 sen per 1000 gallon yang Singapura bayar kepada Malaysia. Itu lagi kritikal masalahnya, tetapi ianya tidak mengeruhkan hubungan. Dr. Azmi Hassan berpandangan kerajaan boleh mempertimbang pembangunan projek HSR hanya melibatkan jajaran Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Langkah Malaysia dan Singapura membatalkan projek HSR dilihat satu tindakan tepat. Jelas penganalisis ekonomi UniKL Business School Profesor Madya Dr. Aimi Zuhalmi Abdul Rashid, peruntukan bagi projek itu boleh digunakan sebaiknya dalam mengukuhkan ekonomi negara bagi mendepani cabaran COVID-19. Terutamanya ketika ini di mana sumber kewangan perlu difokuskan kepada kesejahteraan rakyat dan kestabilan perniagaan. Kesan dari pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan kemelesetan ekonomi semenjak suku kedua tahun 2020 lagi. Malah tidak berlaku kehilangan peluang pekerjaan yang mungkin tercipta dari projek ini kerana ianya belum bermula lagi pun. Usaha meningkatkan kadar penembusan jalur lebar di luar bandar terus dipergiat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, pelaksanaannya akan dipergiat menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Jelasnya usaha itu memberi manfaat kepada rakyat selain mengimbangi keperluan jalur lebar negara. Cuma apa yang kita kena sediakan itu biarlah praktikal. Misalnya untuk rumah panjang, ya, 2G itu sudah cukup bagus. 3G sangat baik, ya. Untuk masa ini sebab sekarang dia tak ada G pun. Jadi itu yang saya kata tadi. Tumpuan kita itu kalau di Sarawak itu di rumah panjang. Yang itu kalau kita nak guna gentian optik belum sampai. Kalau kita nak guna jalur lebar juga tak begitu menjamin. Jadi kat situ dah tentu satelit. Datuk Saifuddin berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Dua cedera selepas helikopter dinaiki terhempas di Pelabuhan Kelang, Selangor pagi tadi. Kejadian berlaku ketika helikopter itu cuba mendarat cemas. Menurut Pengarah Bomba Selangor, Nur Azam Khamis, pihaknya menerima laporan insiden berhampiran zon perdagangan bebas Pelabuhan Kelang itu pukul 10 pagi. Tiada kebakaran berlaku akibat kejadian. Juruterbang yang berusia 72 tahun cedera di tangan kiri, manakala pembantunya 52 tahun mengalami luka-luka kecil. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Tengku Puan Rahimah Kelang untuk rawatan. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia mengesahkan insiden. Siasatan lanjut dilakukan Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan. Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa dua perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baik, untuk
perkembangan cuaca semasa, kita bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Silakan Rashdam. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 70 km sejam. Oleh demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama, kedua dan ketiga di kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan yang akan berakhir pada 3 Januari nanti. Angin kencang dengan kelajuan melebihi 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah melebihi 4.5 meter di kawasan-kawasan berkenaan adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita balik pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di Johor dan juga Pahang yang mana kami jangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Tawau, Sandakan dan Kudat di Sabah yang mana kami jangkakan keadaan ini juga boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi lain-lain bahagian di sana keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengemas kini amaran cuaca peringkat waspada melibatkan bahagian-bahagian yang berwarna kuning di Sabah, termasuklah di Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Manakala di kawasan yang berwarna jingga pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat yang berpanjangan berpotensi untuk berlaku di kawasan berkenaan dan kami menasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Baik, di Sabah, kerajaan negeri sentiasa berusaha mencari solusi dan kebersamaan dalam menangani penularan COVID-19. Buturannya kita bersama Anisya Daulus yang bersedia di Kota Kinabalu. Silakan Anisya. Baik Syarul, terima kasih dan Assalamualaikum. Kerajaan negeri sentiasa berusaha mencari solusi dan kebersamaan dalam menangani penularan COVID-19 di Sabah. Usaha itu diterjemah menerusi pelbagai insentif dalam Belanjawan Negeri 2021 yang bertemakan rakyat sejahtera, ekonomi mampan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyatakan kerajaan akan terus mengutamakan kebajikan rakyat selain memastikan kelancaran program pembangunan yang dilaksana untuk kesejahteraan rakyat. Demikian ucapannya sempena program Munajat Mahabbah di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Arif. Rakyat Sabah juga diajar untuk terus mengamalkan budaya kerjasama padu dalam merealisasikan maklumat yang memberi kebaikan kepada rakyat. Datuk Haji Ji turut merakamkan penghargaan
penjagaan kepada barisan hadapan terdiri daripada petugas kesihatan, anggota keselamatan, jabatan dan agensi kerajaan, swasta dan badan-badan bukan kerajaan serta semua pihak yang berkorban masa dan tenaga memastikan pandemik COVID-19 diputuskan rantaiannya. Sempena program ini, hadirin menunaikan solat fardu maghrib berjemaah diikuti bacaan Yasin dan tahlil yang dipimpin Imam Besar Masjid Negeri Ustaz Suhaidi Haji Kuanting. Seterusnya solat fardu isyak berjemaah serta solat sunat hajat, sementara doa selamat dibacakan Mufti Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar. 4 pusat tahanan sementara PTSD Sabah yang dikendalikan Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia JIM hari ini. Penyerahan PTS kepada JIM bersesuaian dengan aspek perundangan dan kewajipan Akta Imigresen 1959-63 pindaan 2002 iaitu undang-undang terpakai dalam pengurusan tahanan serta membolehkan institusi itu beroperasi secara sah di bawah akta tersebut. Majlis penyerahan PTS ini dilakukan Pengarah Majlis Keselamatan Negeri Sabah Sharifah Siti Salihah Habib Yusof kepada Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin yang disaksikan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Muhammad Nor. Menurut Siti Salihah, dengan penyerahan PTS itu, pengurusan PTS dapat diseragamkan memandangkan mekanisme sedia ada mengenai pengurusan depot tahanan di seluruh negara telah lama diwujudkan dan dikendalikan pihak JIM. Dari segi pengurusan itu sendiri, pentadbiran di dalam pusat tahanan itu sendiri adalah menggunakan Akta Immigration. So selayaknya lah, sewajarnya lah pihak Jabatan Imigresen Malaysia yang menguruskannya, memandangkan pengurusan imigrasi, persoalan imigrasi ini memang terletak di bawah Akta Immigration. Jabatan Imigresen kini mempunyai 1,050 anggota di Sabah dan mempunyai 4 pusat tahanan sementara iaitu 2 di Kota Kinabalu dan 1 masing-masing di Sandakan dan Tawau dengan kapasiti keseluruhan 6,750 tahanan. Persiapan khususnya tenaga-tenaga tambahan ataupun tenaga sumber manusia tambahan daripada pusat daripada Semenanjung dan juga Sarawak, di mana setakat ini kita telah menerima tambahan sebanyak 80 orang untuk membantu PTS di Sabah. Sementara itu, Datuk Samsuni berharap dengan penyerahan pengurusan 4 PTS ini dapat membantu menangani penyelarasan tugas berkaitan pendatang asing tanpa izin parti dengan lebih teratur. Detik bersejarah lah bagi kita bersejarah, bukan saja dalam sejarah negeri Sabah tapi juga baginda sejarah negara kita lah, di mana ini merupakan salah satu pelaksanaan dasar kerajaan perkhidmatan kita dalam menjelaskan operasi menangani pendatang asing ini di pusat-pusat tahanan itu diselaraskan dengan lebih gitulah. MKN Negeri Sabah telah menyelia semua PTS di Sabah bermula dengan PTS Tawau pada 1993, diikuti PTS Sandakan pada tahun 1994, kemudiannya pemindahan lokasi dengan dikenali PTS Sibuga pada 2010, manakala pengoperasian PTS di Kota Kinabalu pada 1999 dan PTS Papar pada 2009. Ketibaan Tahun Baharu 2021 disambut dengan kesyukuran atas segala nikmat dan rahmat dengan beberapa masjid dan surau menyambut detik-detik Tahun Baharu penuh keinsafan dan memohon keredaan Allah. Menerusi forum bertajuk Esok Masih Ada, umat Islam dinasihati tidak melakukan perkara yang melanggar undang-undang, syariat dan akhlak sebagai Muslim. Forum diterbitkan Sabah FM sebagai pengisian sambutan ambang Tahun Baru 2021. Forum yang dihoskan oleh penolong pengarah Yadim Zon Sabah, Ustaz Ramli Haji Daud ini turut mengajar umat Islam agar terus memperbaiki diri ke arah kebaikan. 2 ahli panel jemputan iaitu Pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Daerah Sipitang, Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin dan Ustaz Haji Muhammad Syahir Ismail. Pembukaan tirai tahun 2021 disambut sederhana bersama keluarga tanpa mengadakan sebarang perhimpunan beramai-ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Tinjauan kru RTM di beberapa taman awam sekitar Kota Kinabalu, masyarakat akur dengan arahan kerajaan melarang sebarang aktiviti atau perhimpunan yang menyukarkan penjarakan fizikal selain terus mengamalkan SOP yang ditetapkan. Mereka yang ditemui memberitahu cuti umum dan cuti sekolah anak-anak dimanfaatkan bersama keluarga di rumah dan taman-taman awam. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita celebrate dengan
kawan-kawan, dengan family secara besar-besaran lah. Tapi kali ini kita hanya celebrate dengan family di rumah saja. Karena ini adalah atas nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Saya harap juga dalam keadaan sekarang ni kan semua orang boleh ikutlah SOP yang KKM dengan MKN tetapkan. Bukan tak boleh jalan langsung apa semua, tapi boleh buat aktiviti tapi ikut SOP lah. Peniaga yang ditemui juga berharap situasi COVID-19 berakhir cepat agar ekonomi dan aktiviti harian dapat diteruskan seperti biasa. Tahun lepas dia dah okey sikit lah. Tahun ni macam jatuh sikit lah gitu. Dia bukan macam tahun lepas tu dia ramai orang. Biasanya orang berpanggang-panggang sini kan memang ramai lah. Tapi tahun ni macam kurang sikit. Baru-baru ini Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melarang sambutan Tahun Baharu 2021 diadakan secara perhimpunan berikutan kesukaran mengawal penjarakan fizikal. Kehadiran Tahun Baharu 2021 perlu disambut dengan penuh keazaman dan ketabahan untuk menghadapi segala cabaran. Manakala tahun 2020 yang dilalui dengan penuh cabaran perlu dijadikan iktibar sekaligus kekuatan semangat untuk menempuh masa akan datang. Menjadi harapan rakyat negeri ini agar pengalaman sepanjang 2020 yang diharungi dalam keadaan pandemik COVID-19 serta kelumpuhan ekonomi di seluruh dunia tidak lagi dihadapi untuk tahun ini. Sebaliknya, masing-masing berharap agar rantaian COVID-19 diputuskan supaya masyarakat dapat menjalani kehidupan normal seperti biasa. Itu antara harapan rakyat negeri di bawah Bayu. Semoga COVID ni makin menurun lah. Harapan saya untuk tahun baru, semoga kerajaan makin maju lah ni kita punya negara Malaysia ni. Semoga yang semua yang tidak pekerjaan ni diberi pekerjaan. Mestilah COVID ni, kes COVID akan makin menurun lah. Akan makin menurun dan kemungkinan tahun ni kita akan dapat vaksin dan diharapkan dengan bantuan kerajaan untuk beri vaksin secara percuma kepada rakyat, dia dapat membantu mengurangkanlah kes COVID ni di negara kita. Kalau dapat kita punya pandemik ini kan berakhir dan kita pun senang buat kita kan buat bisnes kan untuk yang bekerja dan sebagainya. Ya, jadi semoga di tahun yang baru ini dilapangkan semua kita punya masalah-masalah. Apa yang pasti menjadi tanggungjawab semua untuk sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi semua SOP ditetapkan. Kita jaga kita. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Tempuhi tahun 2021 dengan penuh tanggungjawab. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kita perlu menang. Kembali bersama Syarul Diangkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Inisia Dalus dari RTM Sabah. Di Sarawak, sebanyak 322 notis saman dikeluarkan dalam operasi ambang Tahun Baru 2021. Butirannya bersama Fazril Hisham Afandi di RTM Kuching. Silakan, Fazril. Terima kasih Syairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di Simunjan, seorang bayi antara 8 penumpang kenderaan pacuan 4 roda dilaporkan meninggal dunia selepas kenderaan yang dinaiki sekeluarga itu terjunam ke dalam Sungai Triso petang tadi. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Hendry Arjiman Shah, dalam kejadian pukul 3.15 petang itu, sebuah kenderaan pacuan 4 roda jenis Toyota dipercayai tergelincir dari feri yang sedang dalam perjalanan menyeberang Sungai Terbabit. Bagaimanapun, kenderaan terbabit telah tergelincir ke dalam sungai yang terletak kurang 4 meter dari tebing. Bagaimana berjatuh, kita masih dalam siasatan lagi dan kita akan maklumkan kemudian. Dihubungi RTM petang tadi, Henry turut mengesahkan kesemua mangsa berumur antara 6 bulan hingga 65 tahun. Insiden yang berlaku tebing sungai itu turut dirakam oleh seorang warganet berdurasi 7 minit memaparkan usaha orang ramai membantu mengeluarkan kesemua mangsa. 2 pasukan bomba dari Balai Simunjan dan Balai Saratok telah digerakkan ke lokasi kejadian dengan kekuatan 20 anggota.
Sebanyak 322 notis saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas telah dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak dalam operasi Ambang Tahun Baharu 2021 yang diadakan di seluruh negeri malam tadi. Menurut pengarahnya Muhammad Syafiq Anas Abdullah, pemeriksaan dilakukan ke atas 2,689 buah kenderaan. Muhammad Syafiq Anas Abdullah mendedahkan daripada jumlah tersebut 125 pemilik motosikal, 165 buah motorkar dan 6 notis terhadap kenderaan barangan telah dikenakan tindakan. Beliau yang ditemui pemberita semasa operasi di Semarahan turut memberitahu JPJ juga mengeluarkan 25 notis kesalahan lain-lain. Dalam operasi itu tidak memiliki lesen memandu, merekodkan jumlah tertinggi selain kesalahan menggunakan nombor pendaftaran kenderaan. Operasi serentak di seluruh negeri itu bermula pukul 9 malam telah diadakan di 12 lokasi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak mencatatkan 9,369 panggilan kecemasan di seluruh negeri sepanjang tahun lepas. Pengarahnya Khairuddin Rahman memberitahu jumlah panggilan kecemasan itu merangkumi kebakaran, penyelamatan dan tugas-tugas khas. Khairuddin Rahman berkata tahun lepas turut menyaksikan penglibatan JBPM dalam operasi sanitasi awam berikutan penularan pandemik COVID-19 di kawasan tumpuan awam bermula 30 Mac yang melibatkan 12,500 anggota. Jelasnya sebanyak 2,121 operasi dilakukan di kawasan tumpuan awam antaranya pasaraya, bangunan kerajaan dan tempat beribadat. Daripada jumlah itu, Kuching mencatatkan operasi sanitasi terbanyak iaitu 713 operasi, diikuti 437 di Miri dan 201 di Sibu. Khairuddin memberitahu demikian semasa berucap pada perhimpunan bulanan JBPM Sarawak di Ibu Pejabat Balai Bomba Tabuan Jaya di Kuching. Selain itu, JBPM Sarawak juga telah terlibat dengan 196 misi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR ekoran COVID-19 bermula 23 Mac tahun lepas. Ia merangkumi bantuan penghantaran makanan ke tempat terpencil, pemindahan pesakit dalam siasatan dan pesakit dalam pemantauan serta bantuan logistik. Dalam pada itu, JBPM juga berjaya melaksanakan lebih 700 aktiviti kesedaran dan keselamatan awam di seluruh Sarawak. Tahun 2020 merupakan tahun yang mencabar bagi setiap rakyat ekoran pandemik COVID-19 dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang menyekat pengoperasian pelbagai sektor. Kebanyakan kehidupan rakyat telah terjejas termasuk golongan peniaga kecil. Bersempena Tahun Baharu, golongan peniaga di Sibu tidak terkecuali menaruh harapan agar ada sinar baru untuk memulihkan perniagaan mereka yang terjejas sepanjang tahun lepas. Tinjauan kru RTM di sekitar Sibu mendapati rata-rata peniaga yang ditemui berharap pandemik COVID-19 berakhir agar kehidupan kembali seperti sedia kala. Dari segi ekonomi, agar dapat meningkatkan ekonomi negara, semua baik, semua pulih seperti sedia kala, and then apa-apa yang berlaku yang sebelum ni akan jadi pengalaman kita untuk masa akan datang. Saya harap tahun ini bisnes baguslah. Itu semua orang sehat loh. Kalau ini COVID-19 itu okey loh. Lagi itu bisnes pun okey lah. Harap bisnes okey lah. Harap bisnes okey. Sendiri pun okey-okey lah. Keluarga sama keluarga. Macam tu je lah. Jadi tahun lepas perniagaan ekonomi macam mana? Dan harapan untuk ekonomi tahun ni macam mana? Ada turun sikit lah. Tapi masih boleh tahan lah. Still in control. Moga bisnes semakin berkembang dan semakin berjaya lah. Semoga tahun ni tidak lagi macam tahun dulu lah. Sebab tahun dulu kerana penyakit COVID tu bisnes memang kurang. Harapan kami semoga kami jadi usahawan yang berjaya. Cabaran disebabkan kronik COVID tu bisnes kurang sikit lah sebab orang keluar kurang kan.
Dengan adanya vaksin COVID-19 yang bakal tiba ke Malaysia tahun ini, diharap penduduk di negara ini dapat kembali menjalani kehidupan seperti sebelum COVID-19 melanda dunia. Setakat pukul 10 pagi tadi, seramai 20 bayi dilahirkan pada malam Tahun Baru 2021 di Sarawak. Kelahiran bayi Tahun Baru itu melibatkan 17 buah hospital di negeri ini. Kelahiran pertama kira-kira pukul 12.03 tengah malam di Hospital Sarawak HUS ialah melibatkan seorang bayi lelaki seberat 3.4 kg. Seramai 11 bayi lelaki dan 9 bayi perempuan dilahirkan iaitu 7 orang di HUS, 4 orang di Hospital Miri dan 3 orang masing-masing di Hospital Bintulu dan Hospital Sibu. Manakala Hospital Simanggang, Sarike dan Limbang masing-masing mencatatkan kelahiran seorang bayi. Penduduk terjejas banjir di kawasan Ulu Tubau, Sebauh mendapat perhatian Jawatan Kuasa Pengurusan dan Bantuan Bencana bahagian Bintulu serta Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbung. Dengan tempoh perjalanan hampir 5 jam melalui jalan ladang sawit dan balak, usaha penghantaran bekalan makanan kepada penduduk terjejas di Long Unan dan Long Senap Ulu Tubau telah dilakukan. Kejadian banjir kilat yang berlaku pada Rabu lepas mengakibatkan Umar Alip Kuleh, Long Unan telah dinaiki air. Menurut Ketua Kaum Alip Kuleh, kejadian mulai berlaku tengah malam pada Rabu apabila hujan lebat turun sepanjang malam tersebut. Dalam pukul 3.30 baru naiki air tadi. Sampai pukul 4 sudah dah tebak masuk rantai rumah dah. Rantai rumah. Ini peninggi rumah. Ini peninggi tanya kami nya besi dia 2 kaki pihak. Masuk rantai rumah kami tu. Kini kita lari tu. Kami lari tu atas bukit ya ke pihak ujung rumah kami tadi. Ya kan kami selalu parking kereta dia. Tanpa dapat menyelamatkan barang di rumah, mereka terpaksa meninggalkan rumah panjang mereka dan berteduh di tempat yang tinggi ekoran air deras yang melimpah dari sungai berdekatan. Apabila air mula beransur surut, bermula pukul 7 pagi, mereka kembali ke rumah panjang 28 pintu itu untuk menyelamatkan barang serta membersihkan rumah mereka. Ketua Kaum Alip Kuleh berkata demikian kepada RTM semasa penyerahan bantuan bekalan makanan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM Bintulu dan pejabat daerah Sebauh. Sementara itu, Datuk Wilson Ugak Kumbung yang bersama meninjau keadaan kawasan tersebut turut menyumbangkan RM15,000. Bagi saya ingat untuk menetap rumah panjang ini harus diperbaiki dengan secepat mungkin kerana rumah panjang agak usang sikit. Pelbagai usaha membantu penduduk Long Unan katanya akan dilakukan pada tahun hadapan termasuk membaiki padang futsal yang rosak akibat banjir selain naik taraf jalan ke Umar Alip. Sekian berita wilayah dari Sarawak, kembali kepada Syairul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fazril dari ATM Sarawak. Sedara ini di Pulau Pinang, pengoperasian bot laju yang menggantikan feri ikonik Pulau Pinang bermula hari ini dan ia berjalan dengan lancar. Untuk laporan penuh dan perkembangan lain dari negeri Pulau Mutiara itu, langsung bersama Abdullah Mahyudin. Silakan Abdullah. Baik, terima kasih Syairul. Pengoperasian bot laju menggantikan feri ikonik Pulau Pinang bermula hari ini berjalan lancar. Malah rata-rata pengguna menyuarakan rasa teruja ketika menggunakan perkhidmatan tersebut selain menyifatkan kemudahan itu cepat dan lebih menjimatkan masa. Terujalah sebab bot ni dia laju, jadi dia menjimatkan masa lah, dan dia selesa juga sebab dia berhawa dingin. Jadi kau rasa macam mana penggunaan ni? Macam mana kau rasa menaikkan ke ataupun? Bagi saya okey lah. Jadi bagi pengguna yang selalu saya guna ni ke okey lah perkhidmatan ni. Perasaan tu kita macam teruja lah, kita nak rasai macam mana bot laju yang dikatakan tu kan. Jadi hari ni hari first yang kita dapat rasa sendiri, so rasanya macam kita naik bot pergi ke Langkawi. Macam mudah sebab kita tahu dia bagi orang yang nak cepat, jadi ini sesuai lah. Sebagai pengguna saya teruja lah sebab jadi orang pertama kan, hari ni hari pertama kan. Sebab sebelum ni benda ni pun menjadi isu, tapi bila naik feri bot laju ni
macam menarik jugalah sebab dia pun bergerak pantas. Bermula pukul 6.30 pagi tadi, bot laju terbabit sudah pun memulakan pengoperasian dengan kapasiti 200 penumpang sehala. Difahamkan pergerakan bot laju itu hanya mengambil masa kira-kira 7 minit sehala dengan kekerapan setiap 30 minit. Terdahulu, media melaporkan bermula 1 Januari 2021, perkhidmatan feri sedia ada hanya boleh digunakan untuk pengguna motosikal dan basikal, manakala bot laju akan digunakan untuk membawa penumpang pejalan kaki. Baiklah, sejak kebenaran merentas negeri dikuatkuasakan, aliran trafik di kawasan Georgetown menunjukkan peningkatan hampir 40%. Malah peningkatan ketara dijangka dapat dilihat pada hari ini dan cuti minggu dengan kehadiran pelancong domestik. Sehubungan itu, pengguna kenderaan persendirian dinasihatkan untuk terus mematuhi arahan lalu lintas. Jadi dalam kesempatan ini saya menasihatkan orang ramai yang datang berkunjung di kawasan kuat tumpuan orang ramai ini supaya mematuhi SOP PKPP yang telah ditetapkan dengan memakai pelitup muka, menjaga penjarakan fizikal. Di samping itu, bagi pengguna-pengguna kenderaan, khususnya kereta, pastikan mematuhi arahan lalu lintas yang telah ditetapkan. Jangan meletakkan kenderaan di bahu-bahu jalan atau di tempat yang tidak sepatutnya. Tindakan seumpama ini akan menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas di kawasan Georgetown ataupun di kawasan Timur Laut. Malah jelasnya pemantauan terhadap pematuhan SOP akan terus dilaksanakan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 di negeri ini. Ketika ini masih terdapat kawasan di Pulau Pinang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB iaitu Mukim 12 dan Mukim 13. Beliau berkata demikian semalam ketika melaksanakan operasi Tahun Baharu di sekitar daerah Timur Laut. Dalam operasi tersebut juga, 30 premis telah diperiksa dan arahan penutupan perniagaan turut dikeluarkan kepada 6 premis kerana tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Kira-kira 2,000 anak pokok bakau minyak ditanam di kawasan hutan paya bakau di Kuala Sungai Pinang, Balik Pulau. Selain menjadi inisiatif melestarikan alam, penanaman di kawasan berkeluasan 166 hektar itu juga bagi mengekalkan kawasan hutan simpan kekal yang berfungsi sebagai penampan pasir pantai. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP Datuk Yu Tun Siang berkata, sehingga kini hampir 35,000 pokok bakau ditanam di pesisir pantai di bawah jagaan MBPP sejak November 2018. Jadi ini merupakan salah satu target yang kita nak capai di Majlis Bandar Pulau Pinang, 100,000 pokok pada tahun 2023 lah. So setakat ini kita telah pun menanam 34,928 pokok. So we are moving toward that target. So we hope that the public also can come together bersama kita untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai sebuah pulau yang lebih hijau. Difahamkan kawasan bakau terbabit adalah antara kawasan yang terkesan akibat tsunami 2004. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program penanaman pokok bakau. Dalam paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Angin menderu, kuat menderu, lama-lama damai menyapa. Tahun baharu, lembaran baharu, perjuangan bersama jangan dilupa. Kami warga RTM Pulau Pinang mengucapkan selamat tahun baharu. Ingatlah, perjuangan menentang COVID-19 masih perlu diteruskan. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Abdullah Mahyudin dari LTM Pulau Pinang. Berkenaan dengan tanah runtuh, Jalan Kuantan Sugamat di Pekan Pahang ditutup kepada semua kenderaan berikutan tanah runtuh di kilometer 63 dan 73 jalan berkenaan hari ini. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Muhammad Razli Muhammad Yusof berkata pihaknya menerima maklumat berlaku kejadian tanah runtuh pada pukul 10 pagi. Katanya kejadian berlaku akibat hujan lebat dan air yang mengalir terlalu deras dari kawasan bukit. Kejadian tanah runtuh tidak membabitkan kemalangan jiwa dan kenderaan.
Ketika ini, kerja perbaikan jalan serta cucian tanah runtuh sedang dijalankan. Pengguna yang ingin menuju ke Kuantan, Pekan dan Segamat boleh menggunakan jalan alternatif. Manakala dari arah Segamat, boleh melalui jalan Leban Condong, Muazzam Shah Rompin, Nenasi, Pekan, Kuantan. Sementara mereka yang dari arah Gambang dan Kuantan pula, boleh melalui jalan Pekan, Paloh Hinai, Bandar Pekan, Leban Condong, Rompin. Baik, seramai 15 keluarga di Kampung Pantai Kondur, Kota Baru, Kelantan berdepan detik cemas apabila rumah mereka dimasuki air laut akibat fenomena air pasang besar malam tadi. Dalam kejadian itu, ia menyebabkan beberapa kediaman milik penduduk di kampung itu dimasuki air. Menurut Ning Abdul Aziz Mamat, 65 tahun, kediaman yang dihuninya bersama isteri dan 3 anaknya dimasuki air akibat hentaman ombak setinggi kira-kira 1,5 meter. Menurutnya, fenomena itu berlaku bermula jam 7 malam. Ombak semakin besar dan air sudah pun melimpah ke dalam kediamannya yang hanya berjarak sekitar 50 meter sahaja. Dia nak kalau kira-kira tu yang semua lah nak tahu, tapi besar kecil lah. Tapi ni malam ni tu hari besar sikit. Ya sekali buat ada semua. Jadi sekali waktu ni hari sikit masuk air gini ya. Kaki saya pun dok lah jadi minumnya masuk air. Masuk air pun duduk juga dia masuk pun kali umur duduk mana. Jadi dia berlaku ni mana dan orang berlaku semua tapi tidak susah lagu ni lah. Manakala bagi Mariam Hassan, 62 tahun, menyifatkan kejadian malam tadi agak serius dan menyebabkan mereka panik. Tu dia kata, mari omak kat Allah, kata mujulah ada gon ni, alhamdulillah sikit. Kalau tak ada gon ni, tak ada arah lah. Mari mikir belaka barang gon tu barang ni nak tak ada nak sipir kita kata. Ni moga ada gon ni, alhamdulillah sikit terunya air lah. Sementara itu, penghulu mukim Pulau Kundur, Roslimat Husin berkata, fenomena air pasang tidak asing lagi bagi penduduk, namun ia mampu menimbulkan rasa cemas jika berlaku di luar jangkaan. Hamba pun wayak dah seandainya ajak pergi, kalau nak memindah nak ajak pergi ke sekolah tu, sekolah rendah Pulau Kundur ni ada tempat pemindahan kita nya. Betul ada yang mana boleh duduk lagi ni. Jadi tak apalah. Baik, kita beralih ke perkembangan sukan. Jaguh lempar cakra kebangsaan Muhammad Irfan Syamsuddin menjadi atlet kedua negara disahkan positif COVID-19. Pemegang rekod kebangsaan yang kini menjalani latihan di Leipzig, Jerman itu memaklumkan dia menjalani ujian calitan pada Selasa dan disahkan positif selepas pada keesokan harinya. Anak jati Negeri Sembilan itu berkata dia kini menjalani kuarantin kendiri di kediamannya namun tidak menyatakan tempoh kuarantin berkenaan. Sebelum ini, atlet baling tukul besi negara Jackie Wong Siu Chia disahkan positif COVID-19 pada Mac lepas dan kini pulih sepenuhnya selepas menjalani rawatan di Hospital Sibu, Sarawak. Muhammad Irfan adalah pemegang rekod kebangsaan dengan catatan 62.55 meter yang dilakar pada kejohanan olahraga Austrian Top Meeting 2017. Atlet berusia 25 tahun itu menjalani latihan di Jerman selepas mendapat lampu hijau daripada Kementerian Belia dan Sukan. Beberapa kelemahan skuad memanah para negara dapat dikenal pasti melalui penyertaan mereka dalam kejohanan simulasi di lapang sasar memanah Bukit Jalil baru-baru ini. Jurulatih skuad memanah para negara Marzuki Zakaria berkata masalah ketahanan mental serta tidak konsisten dalam segi teknik panahan adalah antara kelemahan ketara yang dikenal pasti. Bagaimanapun, dia percaya pemanah para negara mampu memperbaiki kelemahan tersebut sebelum menghadapi saingan sebenar Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang dijadual pada 24 Ogos hingga 5 September tahun ini. Pada kejohanan itu, S. Suraj yang telah layak ke Sukan Paralimpik Tokyo mengatasi rakan sepasukan Hasihin Sanawi dalam acara recurve terbuka lelaki akhir. Manakala pemanah muda negara Daneshan Govinda Rajan pula mencipta kejutan selepas menewaskan seorang lagi atlet yang layak ke Tokyo, Wiro Julin, dalam acara kompaun terbuka lelaki.
Baik, bagi memastikan pematuhan operasi standard SOP pembukaan fasa kelima sektor sukan dan rekreasi Kementerian Belia dan Sukan KBS bakal melaksanakan beberapa langkah tambahan. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan malam tadi, KBS maklumkan mana-mana penganjur kejohanan atau pertandingan sukan perlu mendapat kebenaran daripada KBS menerusi Pesuruhjaya Sukan sebelum menganjurkan sebarang kejohanan. Menurut KBS, penganjur juga perlu bertanggungjawab dan memberi jaminan bertulis selain mewujudkan skuad pemantau pematuhan SOP semasa berlangsungnya sesuatu kejohanan. KBS turut menegaskan peserta atau petugas sesuatu kejohanan bagi kategori sukan berpasukan dan sukan tempur perlu menjalani ujian swab 3 hari sebelum bermulanya kejohanan. Selain itu, KBS turut memaklumkan pengurusan penginapan khusus untuk peserta kejohanan secara quarantine base bakal dilaksanakan untuk kejohanan dalam kawasan PKPB. Selain itu, KBS turut memaklumkan kebenaran kemasukan penonton masih tertakluk kepada 10% kapasiti tempat duduk atau 4,000 orang. Persediaan awal menghadapi banjir. Dapatkan maklumat tentang banjir di tempat anda melalui hebahan radio, televisyen, media sosial, agensi kerajaan yang berkenaan serta bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Periksa saluran air seperti longkang supaya tiada halangan. Pastikan lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Sediakan peralatan kecemasan dan bekalan makanan yang secukupnya. Pastikan seluruh ahli keluarga anda sentiasa peka dengan perubahan persekitaran. Museum Eko merupakan sebahagian usaha berterusan ke arah pembangunan bandar hijau dan lestari di Johor. Menggabungkan koridor ekologi hijau, beting rumput laut, ruang pameran dan makmal ke dalam satu sistem, ia memberi pengalaman berbeza kepada pengunjung. Laporan wartawan Azizah Darman. Lebih 100 sampel hidupan marin di kawasan Forest City Johor Bahru dipamerkan di Museum Eko ini untuk tatapan masyarakat. Sejak dibuka 21 September lalu, museum ini telah menerima kira-kira 2,000 pengunjung. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Forest City, Syahrul Izam Sharifuddin berkata, Museum Eko turut berperanan sebagai platform pertukaran pengetahuan untuk komuniti dan sukarelawan alam sekitar. 100 sampel yang kita pinjam dan ada sebahagian yang kita beli dari UMT, Universiti Malaysia Terengganu. Di kawasan ini juga terdapat lebih kurang 8 hingga 11 spesies seagrass yang terdapat di kawasan Forest City sahaja, di mana sebenarnya di seluruh Malaysia terdapat 16 spesies. So boleh saya katakan di sini 60% ataupun 60% seagrass yang terdapat di Malaysia berada di Forest City. Kolam ekosistem marin yang menjadi tarikan utama pengunjung menempatkan rumput laut, belangkas dan beberapa jenis fauna yang hidup dan bergerak bebas. Jadi kat sini dia bawa semua penghidupan. Jadi kita boleh nampak dan kita boleh tambah ilmu. Kita tahu apa yang ada di hutan bakau. Yang kita nampak dari luar hanya pokok saja. Kita mengenali habitat yang sebelum ini kita tak tahu. Okay? Dan kalau kita tak pelihara habitat yang kita ada pada masa sekarang, generasi-generasi yang akan datang, mungkin mereka ni tak dapat mengenali spesies dan juga habitat yang ada lah di hutan paya bakau. Bagi tujuan pembangunan dan penyelidikan R&D, sebuah makmal disediakan dengan pengumpulan data dan pengawetan sampel untuk kajian lanjut. Bagi fasa kedua, Museum Eko akan memanfaatkan teknologi tinggi seperti pengalaman realiti maya, rakaman langsung pemeliharaan kuda laut dan rumput laut.
Setiap dari kita mempunyai peranan dan mampu menambahkan ilmu pengetahuan dalam usaha memelihara hidupan marin khususnya di perairan negara kita. Dan ia sekaligus memupuk perasaan kasih sayang menghargai kepentingan kepelbagaian biodiversiti di dunia ini dan betapa ruginya kita sekiranya kehilangan spesies-spesies yang berharga akibat kerakusan manusia dalam mengejar arus pemodenan. Nur Azizah Rahman, RTM. Saudara, laporan tadi mengakhiri berita wilayah petang ini. Sentiasa mengimbas mas sejahtera di mana jua anda berada. Bersama-sama kita cegah penularan COVID-19 kerana kita masih belum menang. Selamat Tahun Baru 2021. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Kami, wartawan-wartawan berita TV RTM mengharapkan agar 2021 membuka lembaran baharu buat seluruh rakyat Malaysia dan terima kasih buat penonton setia berita RTM. Selamat Tahun Baru 2021! Selamat menyambut tahun 2021. Semoga kita terus bersemangat dan kekal untuk mengharungi tahun yang penuh mencabar ini. Semoga di tahun baru ini kita dikurniakan kesihatan yang baik untuk bekerja dengan lebih gigih dan cemerlang dan maju terus ke hadapan. Semoga Malaysia dijauhi daripada sebarang penyakit, terutama sekali COVID-19 dan semoga kita semua hidup dalam aman dan damai. Kita akan memiliki visi baru dan hari baru yang akan lebih baik daripada hari semalam. Selamat Tahun Baru 2021. Selamat Tahun Baru saya ucapkan kepada semua penonton dan diharap pada tahun ini kita bebas COVID dan kita boleh jalankan kehidupan seperti biasa. Ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Selamat Tahun Baru 2021. Semoga kita semua selamat dan bebas COVID-19. Saya Samsul daripada RTM ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Selamat Tahun Baru. Semoga di tahun ini, semoga anda sukses dan mereka selalu di samping menjalankan keseharian. Okey, Happy New Year. Selamat Tahun Baru 2021. Amalkan SOP, kita jaga kita.